Assalamualaikum dan jumpa lagi. Petang ni kita nak review jenama DEMAK Demak. Come on. Okey, seperti yang semua dah maklum lah, jenama Demak dah pun menghentikan dia punya operasi sekitar 2018 kalau tak silap. Disember 2018 kalau gua tak silap lah. Kalau silap sorry. Gua sendiri telah pun menggunakan jenama Demak ni. Lepas melihat persepsi daripada rider-rider masa tu, gua mengambil satu sikap untuk mencabar diri lah. Maksudnya dengan satu inisiatif, gua nak pakai jenama ni, jenama yang buatan China katanya, dan nak cabar tengok selama mana bertahan dengan gua motor ni. Dan masa gua beli motor tu dulu, gua dah pasang satu niat nak hentam cukup-cukup, angkat padi, angkat baja lah, macam-macam benda-benda yang ke arah buat persawahan, perkebunan. Jadi jom kita tengok motor-motor yang gua dah pakai, yang agak lama lah gua pakai, dan kegunaan dia sangat-sangat lasak lah. Jom kita review.
Okey, ini adalah jentera Demak jenama ni DX90 Super Cup. Jenama ni agak limited. Motor ni gua register tahun 2012. Jadi maksudnya dah 8 tahun dah dalam simpanan. Okey, kita cerita sikit pasal motor ni. Selama 8 tahun gua pakai, enjin tak pernah buka langsung. Clutch dia pun sekarang ni dah sangat-sangat makan lah. Hari tu gua bodoh tak erti nak cari kat mana dia punya nak setting ataupun nak adjust dia punya clutch dia. Sebab selalunya kalau macam EF5, sebab ini enjin ni memang kalau nampak memang EF5 punya style lah, EF5 punya pengaruh lah. Selalunya ada kat sini, tapi tak ada. Member kita sudah lalu. Nanti kita main sepak agas lagi. Selalunya dekat sini ada tempat untuk kita nak adjust dia punya clutch lah. Tapi tak ada dekat jentera ni. Cari, rupanya siasat dekat sini. Maklumlah kita bukan powerman. Masa dapat manual book dulu pun kita buang kat mana atas buku tu, tak hilang mana dah. Kita pun tak tahu dekat mana. Nak pergi tanya kat kedai pun macam malas. Tapi akhirnya kita tahulah sini. Siapa yang pakai DX90, sini dia punya tempat. Buka cover ni, adjust lah dalam tu. Nak adjust clutch lah kan. Okey, arm belakang agak pendek sikit. Dan material dia sangat-sangat biasa lah. Compare dengan Honda Cup memang jauh beza lah. Nipis. Walaupun nipis, tapi jentera ni tak memberikan sangat-sangat masalah. Masalah yang gua pernah alami, salah nak tukarkan dia punya ni dulu. Nak tukarkan dia punya rim depan dan belakang. Sebab rim asal dia jejari yang banyak-banyak, hub dia pun lain. Hub dia agak besar. Jadi kita buat modifikasi lah. Tukar pakai yang C70 punya. Jadi bila dah tukar yang tu, terlupa nak pasang ni meter punya kabel. Jadi penunjuk meter dia tu masih lagi sikit lah, 265 km je. Macam tak logik lah, sebab meter tak jalan kan. Okey, sepatutnya model ni ada satu lagi seat kat belakang. Ada double seat lah. Seat ada kat rumah gua, saja tak bawa. Jadi kelebihan dia flat sini tau. Seat dia flat. Dan bila flat macam ni, nak bawa apa, muatan-muatan macam padi ke, baja ke, apa-apalah yang jenis benda-benda berat, kita boleh bawa. Tak ada hal langsung. Dia jadi stabil lah kan. Boleh tengok sendiri macam mana durjananya dia punya outlook dia sekarang ni. Sebab gua tak pernah basuh. Mungkin selama daripada 2012 tu gua basuh 2-3 kali je kot. Yang lain-lain tu memang tak pernah basuh. Harap hujan ni, kalau kena hujan lah okey lah. Macam tu je. Dan semua yang ada dekat jentera ni semuanya original. Daripada lampu belakang ni, dia punya apa, signal, nombor dah patah jatuh kat mana tak tahu. Dan ini terpecah sikit, patah. Sebab apa ni? Sebab kita letak dalam kita punya pickup hari tu, tersangkut macam mana atas, perak patah. Masa on the way nak pergi Phuket hari tu. Okey, depan tak ada masalah apa. Ini gua tambah windshield ni original side mirror, semuanya original kat sini. Keluaran kilang tak kacau apa-apa, cuma tukarkan dia punya ni saja, rim saja. Dan okey, ni box ni yang bawah kita tercabut, tak hilang mana tah. Buang masa tukar dia punya sprocket dulu kot. Okey, selama kita pakai, kita tukar sprocket, mungkin saya ingat gua lah, mungkin 2 kali je tukar sprocket. Dan mari kita start untuk mendengar bunyinya. Okey, dengarkan bunyinya. Dia punya carburetor tak pernah buka langsung. Tak pernah kita nak buka. Maintain je dia punya timing dia, tak ada hal. Jadi penggunaan dia sangat-sangat ekstrim lah. Gua guna macam-macam, angkut macam-macam kat sini. Dan dalam masa yang sama, gua dah bawa travel juga. Dah pergi sampai ke Hat Nyai dengan motor ni, tak ada hal. 2012 sampai hari ni 2020, 8 tahun macam tu lebih kurang, tak ada masalah apa-apa. Jadi apa lagi yang kita nak cakap kat motor ni selain daripada
recommend sangat-sangat untuk siapa-siapa yang rasa macam gayak-gayak lagi nak beli. Tapi model ni sangat-sangat rare. Tak ada dah dekat kedai. Kalau ada pun yang mana old stock saja. Nasib-nasib lah. Sekarang siapa yang nak beli yang rare, yang model yang rare, bolehlah pergi tinjau mana-mana kedai yang kod-kod tersimpan lagi. Kalau dekat jalanan pun jarang-jarang nampak. Ini antara model rare keluaran daripada Demak. Cuma starter saja. Elektrik starter tak ada, tak dia punya ni dah tak charge dah kot. Tak apalah yang tu, tak kisah. Padan lah 8 tahun. Okey, ini adalah Demak Evo ZR 110. Okey, Evo ZR ni sebenarnya selepas keluaran Evo Z. Sebentar lagi kita tengok Evo Z. Kita review yang ni dulu. Evo ZR. Okey, Evo ZR ni gua register lah tahun 2015. Tengok condition dia. Condition ni semuanya original. Tak ada pindaan apa langsung. Selama dipakai ni gua bagi bapak gua pakai. Bapak gua seorang petani lah. Jadi motor ni digunakan secara keseluruhannya membuat kerja-kerja di bendang lah. Bawa padi, baja lah, macam-macam. Dan tak pernah juga tak pernah dibasuh juga. Rasanya kalau dibasuh pun mungkin sekali ataupun 2 kali. Okey, 2015 kita pakai motor ni. Dan apa yang kecederaan ataupun apa yang telah berlaku dekat Gentra ni, sebenarnya enjin tak ada hal. Bab enjin macam tadi juga tak ada hal. Tak pernah masalah langsung bab enjin. Karburetor tersumbat ke apa, tak ada langsung. Tak ada hal yang tu. Cuma part-part je lah. Ni jadi macam ni lah. Tak tahulah ni dalam mungkin 2 tahun lepas, 3 tahun lepas kot. Biasalah penggunaan dia sangat-sangat lasak kan. Dia punya ekornya masih lagi mantap. Tak ada patah apa pun. Tak ada apa semua. Okey, jom kita dengar dia punya bunyi. Lampu masih lagi on. Dia punya paparan di screen dia, wah, di screen meter dia masih lagi on. Bateri kalau tak silap gua 2 ataupun 3 kali dah tukar. Test. Okey. Ini saja dah jadi rompong dah, termasuk ke dalam, patah dia punya batang dia tu. Itu saja. Yang lain-lain, ni luka lah, ni luka parah. Maklumlah, bawa pergi ke bendang kan. Okey, kita tengok lagi sebiji model yang sebelum keluaran ni. Ini Evo ZR 110. Kita tengok Evo Z pula. Okey, ini adalah Demak Evo Z. Tapi tersilap pi buat stiker itu, pi buat ZR, salah lah. Ini stiker yang salah. Tapi model ni model Evo Z. Yang ni lah yang menjadi model perbualan hangat lah masa tu, di sekitar tahun 2010 macam tu. Sebab boleh tengok sendiri lah dia punya penampilan dia. Sebiji macam Yamaha 135LC lah. Sangat-sangat menjadi bahan ketawa lah masa tu. Tapi yang ketawa tu tak apalah, kita tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma kita kesian dekat kawan-kawan yang tak ada modal. Maksudnya yang kalau nak beli yang original mungkin harga dia terlalu tinggi. Jadi ini adalah alternatif kepada rider-rider yang pendapatan rendah tapi teringin nak pakai motor yang berwajah macam yang dia minat tu. Jadi kita kena hormatlah dekat rider-rider kita yang tak berkemampuan kan. Okey, gua register tahun 2017. Sebenarnya model ni keluar sebelum tu lagi lah. Sebelum Evo ZR tadi ni dah keluar dah. Dan inilah motor yang gua banyak kali basuh lah yang ni. Dia tak macam dua motor yang sebelum ni. Yang tu memang malas nak basuh, biarkan macam tu saja. Selama 3 tahun pakai ni, maksudnya kita register tahun 2017 pun tak ada hal juga, tak ada masalah juga. Masalahnya dengan kawan-kawan yang pakai motor Jepun lah, motor LC lah. Dia macam keliru lah. Dia keliru dengan Gentra ni lah kan. Sebab menjadi satu
Kadang-kadang tu bila parking, dia lalu tengok, alah ingatkan LC, rupanya Demak. Betul dia gelak. Tak apa, dia nak gelak-gelak je lah. Kan tak ada hal pun. Yang penting kita beli cash. Motor Demak ni beli cash. Okey. Dan tak ada hal apa-apa motor ni. Tak ada masalah apa pun. Kita dengarkan enjin dia. Enjin pun tak pernah buat, tak pernah buka apa pun. Sebiji original kilang. Body kit pun tak ada masalah. Dan selalunya body kit dia ni ramai yang buat buat pindaan ataupun buat modifikasi. Dia akan tukar ataupun salin lah pakai 135LC punya. Cuma problem mungkin dekat sini. Kalau dia tak tukar yang inner ni, dia kena buat modify sikit. Tapi kalau dia beli sekali dengan inner 135LC, cuma balik buka yang ni semua, saya masukkan yang 135LC saja, settle, jadilah 135LC. Kalau nak buat lah, tak ada masalah pun. Enjin tetap enjin Demak juga. Okey, itu saja review kita hari ni untuk 3 buah model Demak yang bagi gua sangat-sangat boleh dipakai. Okey, itu sajalah review daripada gua untuk 3 buah Demak yang dalam simpanan ataupun koleksi gua. Gentra ini gua pakai hari-hari. Jadi secara rumusannya, Gentra ini walaupun pada pertama kali dulu keluar dikritik hebat, macam-macam lah, dikatakan macam-macam lah, tak tahan lah, apalah macam-macam. Tapi gua sendiri dah ambil satu risiko untuk nak buktikan sendiri bahawa Gentra ni tak ada hal, boleh pakai. Cuma sekarang ni Gentra Demak sudah tidak dikeluarkan lagi. Tak ada lagi dekat maksudnya production di kilang tak ada lagi. Kemungkinan adalah kedai-kedai mana yang masih lagi menjual, boleh pergi reki dan bolehlah sambar. Okey, cuma untuk video kali ni, bagi pendapat peribadi gua sangat-sangat recommend. Tak ada masalah, lebih ekonomi dia punya minyak dia. Dan apa lagi yang kita nak cakap pasal Demak, semuanya telah terbukti. Ini baru model-model kapcai dia. Dia ada lagi model-model yang lain, model Scram DTM 150 dan model yang naked lah, macam-macam lagi. Itu semua pun ramai yang dah buat test, dah pakai, dan kita pun dah baca review-review. Rasanya macam tak ada hal sangat pun.